Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin pagi 9 Ogos bersama saya Marsla Hassan. Tajuk utama pagi ini. Dewan Perniagaan Melayu Malaysia DPMM digantung pendaftarannya oleh ROS. Presiden Indonesia Joko Widodo tiba di Malaysia untuk lawatan rasmi 2 hari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dewan Perniagaan Melayu Malaysia DPMM digantung pendaftarannya oleh pendaftar Pertubuhan ROS berkuat kuasa 31 Julai lalu. Notis penggantungan pendaftaran DPMM itu dikeluarkan ROS dan ditandatangani pendaftar Pertubuhan Masyiati Abang Ibrahim pada tarikh berkenaan. Menerusi notis itu, pendaftaran DPMM mungkin bakal dibatalkan jika pertubuhan itu gagal mengemukakan sebab memuaskan kepada ROS. Bagaimanapun, notis itu tidak menyatakan kesalahan atau pelanggaran peraturan dilakukan DPMM. Salinan notis penggantungan pendaftaran DPMM itu turut diserahkan kepada ROS Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bertarikh 1 Ogos lalu. DPMM mengalami konflik dalaman serius apabila 18 orang bekas ahlinya termasuk Timbalan Presiden bertindak menggunakan nama pertubuhan itu secara haram dan tidak sah. Ia termasuk kegiatan menggunakan kepala surat DPMM dan membuat perjumpaan dengan seorang Menteri Kanan di Putrajaya sebagai ahli Majlis Eksekutif Dewan, sedangkan keahlian dan jawatan mereka terlucut pada November lalu. Tahun lalu, Timbalan Presiden DPMM Syed Hussein Al-Habsyi dan 17 ahli menyaman Presidennya Rizal Faris Mohidin Abdul Kadir dan Setiausaha Agungnya Don Nazwin Don Najib berhubung wang RM5 juta yang sepatutnya diperuntukkan pejabat Perdana Menteri kepada kumpulan itu sebelum pilihan raya umum lalu. Seramai 18 individu terbabit mendakwa wang itu tidak dimasukkan ke akaun DPMM. Sebaliknya disalurkan ke akaun Yayasan DPMM Pulau Pinang tanpa kelulusan Majlis Eksekutifnya. Presiden Indonesia Joko Widodo tiba di sini hari ini untuk memulakan lawatan rasmi 2 hari di Malaysia. Pesawat khas dari Bali yang membawa Presiden Indonesia yang dikenali dengan nama Jokowi bersama dengan isterinya Iriana Joko Widodo mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada pukul 7.50 malam tadi. Menteri Pertahanan Muhammad Sabu menyambut ketibaan Jokowi di Kompleks Bunga Raya. Turut hadir di kompleks itu ialah Duta Besar Indonesia ke Malaysia Rusty Kirana. Jokowi dan isteri kelihatan segak dengan pakaian tradisional Bali. Ini merupakan lawatan rasmi pertama Jokowi selepas dilantik semula bagi penggal kedua pada pilihan raya Presiden 17 April lalu. Lawatan itu dijangka mengukuhkan lagi hubungan dua hala yang sedia terjalin antara Malaysia dan Indonesia. Acara sambutan rasmi akan berlangsung pagi ini di Dataran Perdana disusuli dengan mesyuarat antara Jokowi dengan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad bagi membincangkan isu-isu serta kerjasama dua hala di samping saling bertukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama. Kerajaan bersetuju dengan cadangan penutupan penggajian pekerja asing bagi subsektor perkhidmatan iaitu dobi, tekstil, tukang gunting dan tukang emas yang telah dibekukan sejak tahun 2009. Dasar penggantian pekerja asing bagi subsektor itu turut akan dihentikan dalam masa 3 tahun lagi secara berperingkat mulai tahun ini sehingga 2021. Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Menteri Sumber Manusia M. Kulasegaran dalam kenyataan bersama berkata langkah itu bagi memberi keutamaan kepada rakyat tempatan. Perkara itu antara yang diputuskan selepas mesyuarat jawatankuasa bersama mengenai pengurusan pekerja asing kali ketiga di Putrajaya semalam. Selain itu, prihatin dengan masalah pengusaha sawah yang menanggung kos operasi lebih tinggi pada masa kini. Mesyuarat turut bersepakat untuk meluaskan skop tempoh kemasukan pekerja asing di bawah PAS Lawatan Kerja Sementara PLKS untuk sektor pertanian. PLKS jangka pendek khusus untuk tanaman padi diberikan untuk tempoh 6 bulan. Langkah lain menangani kekurangan tenaga kerja di industri sarung tangan getah. Kerajaan kini dalam proses rundingan terakhir dengan kerajaan Bangladesh bagi memenuhi keperluan itu. Bagaimanapun, usaha bagi pengajian pekerja asing Nepal bagi industri berkenaan akan diteruskan.
Jabatan Parit dan Saliran JPS Johor diarah menyita tapak pelupusan sampah haram di Kampung Temun, Johor Bahru. Tindakan itu susulan tapak berkenaan dikenal pasti punca pencemaran Sungai Temun yang mengalir ke Selat Tebrau. Sejak setahun lalu, kawasan tebing Sungai Temun ini sering dijadikan lokasi pelupusan sampah secara haram, termasuk sisa binaan. Kesan pencemaran itu menjejaskan sumber pendapatan lebih 100 keluarga orang asli Seleta yang mencari hasil sungai. Penduduk mendakwa kegiatan dilakukan pada waktu malam sehingga awal pagi bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Dulu sungai okey, tapi sekarang dah tercemar, banyak sampah-sampah masuk ke area sungai lah, kawasan kampung kami lah. Gitu. Jadi banyak sampah sarap kan, bukan apa takut penyakit lah. Exco Johor Tan Cheng Chun yang meninjau kawasan itu semalam mahu laluan ke kawasan itu disekat daripada diceroboh pihak tidak bertanggungjawab. Tadi saya sudah cadangkan kepada pihak SW Corp untuk macam mana kita nak buat satu benteng untuk menghalang lori masuk lah, sebab kita difahamkan ada lori-lori yang membawa sisa-sisa buangan ini masuk di sini dan buang dekat sini. Tindakan bersepadu akan diambil segera bagi menangani masalah berkenaan, termasuk kerja-kerja pembersihan bagi mengelak keadaan bertambah buruk. Sementara itu, Kerajaan Negeri Johor akan mengambil tindakan tegas termasuk merampas tanah yang dijadikan tapak pelupusan sampah haram di Bukit Kempas, Johor Bahru. Exco Johor Tan Cheng Chun berkata, pemilik tanah juga berdepan tindakan undang-undang kerana aktiviti pembakaran terbuka. Beliau mengulas kejadian kebakaran membabitkan kawasan lebih 1 hektar di tapak pelupusan sampah haram di Bukit Kempas. Ujarnya tindakan tegas itu selaras dengan Seksyen 129 Kanun Tanah Negara kerana melanggar syarat seperti mana yang termaktub dalam gerat. Manakala kegiatan pembakaran terbuka ialah kesalahan mengikut Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Difahamkan tanah persendirian ini disewa kepada pemiliknya sebelum dijadikan tempat pelupusan sampah sejak 2 tahun lalu. Ia dipercayai ada kaitan pihak yang melakukan aktiviti barang kitar semula. Kita sudah dapat kena pasti itu pemilik tanah, saya dimaklumkan oleh pihak MBJB sudah tahu siapa ia pemilik tanah. Ada 3 plot tanah lah di kawasan itu dan kita akan mengambil tindakan undang-undang. Bila tu? Secepat mungkin selepas menetapkan siasatan. Beliau menjangkakan api dapat dipadamkan dalam tempoh seminggu. Bagaimanapun, usaha memadam kebakaran sukar kerana api merebak di bawah timbunan sampah selain faktor cuaca kering dan kekurangan sumber air. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berkenan melawat Jabatan Pengarang NSTP. Baginda diiringi Raja Permaisuri Perak Tuanku Zahra Salim. Ia turut melihat bilik operasi News Straits Time NST, Berita Harian BH dan Harian Metro. Baginda dibawa melawat akhbar lama sebaik tiba. Baginda berdua menghabiskan masa kira-kira 20 minit beramah mesra dengan petugas di bilik operasi. Turut hadir mengiringi pasangan diraja ialah pengerusi Media Prima Berhad, Media Prima, Datuk Said Husian Said Junid, pengarah urusan kumpulan Media Prima, Datuk Kamal Khalid dan pengerusi NSTP Tan Sri Ismail Omar. Hadir sama pengarah eksekutif Berita Editorial dan Operasi Media Prima Mustafa Kamil Muhammad Janur. Baginda berdua turut diberi penerangan perjalanan bilik operasi berita. Tomorrow's NST leader is on that we should keep the best. Kementerian Kesihatan mahu mengekalkan dasar yang mewajibkan doktor untuk memberikan slip preskripsi atas permintaan oleh pesakit. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad sebaliknya berkata permintaan ahli farmasi bagi preskripsi itu diberikan secara mandatory oleh doktor belum dapat dilaksanakan. Dan tidak diberikan oleh doktor, ya, pasien berhak untuk membuat aduan, ya, kepada pihak CCAP, ya, dalam apa yang telah saya sebutkan tadi, mekanisme grievances ataupun mekanisme ketidakpuasan hati, ya, dan semua itu akan diberi semua itu adalah dalam peruntukan Akta 586, ya. Jadi itu di mana
Beliau berkata demikian pada media selepas menghadiri sesi town hall bersama Persatuan Farmasi di Putrajaya semalam. Dalam program itu, ahli farmasi mahu kerajaan menjadikan pemberian slip preskripsi itu secara mandatory walaupun ia tidak diminta oleh pesakit. Pihak farmasi ketika ini sukar memenuhi keperluan pesakit kerana kebanyakan mereka tidak memiliki slip maklumat berkenaan. Isu peralihan kepimpinan yang terlalu kerap ditimbulkan dikuatiri akan menimbulkan rasa ketidaktentuan dalam negara. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menegaskan yang beliau sudah berkali-kali menyatakan proses peralihan akan tetap berlaku. Yang itu dibincang terlalu sangat, itu tak penting. Benda itu saya dah cakap kali-kali dah. Akan ada transition. Jadi bila kita terlangsung sangat cakap pasal pertukaran, ramai orang yang berasa feel of uncertainty. Kalau tukar, apa jadi? Mengulas isu dasar pula, beliau percaya penggantinya kelak akan berusaha untuk mengekalkan kaedah pentadbiran serta dasar yang sedia ada dengan pendekatan tersendiri. Beliau berkata demikian ketika mengulas kenyataan 3 NGO yang menggesa Tun Dr. Mahathir menyerahkan jawatan Perdana Menteri kepada Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim. NGO itu ialah Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil, Bersih 2.0, Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM dan Gabungan Bertindak Malaysia GBM. Sementara itu, PAS menegaskan tiada sebarang sebab untuk Tun Dr. Mahathir Mohamad meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Naib Presiden PAS, Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah berkata pelantikan jawatan itu hanya akan tamat mengikut penggal yang ditetapkan kecuali atas sebab tertentu termasuk pembubaran Parlimen atau berlaku undi tidak percaya. Tak ada kita menyatakan pendirian kita. Sebab sekarang ni ada desakan kan daripada NGO Bersih, daripada ABIN, daripada GPM supaya menetapkan tarikh apa semua. Jadi pada pandangan kita tidak perlu. Sebab sudah ada perjanjian di kalangan pimpinan Pakatan Harapan. Jadi kalau timbul macam ni maknanya ada masalah dalaman. Masalah dalaman ini yang tidak baik untuk negara. Beliau diminta mengulas kenyataan Setiausaha Agung PAS Datuk Taqiyuddin Hassan mengenai semua 18 ahli Parlimen PAS tidak akan menyokong sekiranya ada usul undi tidak percaya kepada Tun Dr. Mahathir. Kebetulan. Pakatan Harapan PH Selangor menafikan desas-desus terdapat desakan terhadap Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari untuk meletakkan jawatan. Menurut setiausahanya, Burhan Aman Shah PH Selangor 11 suara menyokong kepimpinan Amiruddin. Pakatan Harapan Selangor juga ingin menzahirkan sokongan penuh kepada Yang Amat Berhormat Tuan Haji Amiruddin Syari sebagai Datuk Menteri Besar Selangor dan juga pengurusi Pakatan Harapan Selangor. Kami yakin bahawa pentadbiran negeri Selangor yang diterajui oleh beliau berkeupayaan untuk membawa negeri ini ke satu aras kemajuan yang lebih tinggi sekaligus menjamin keselesaan rakyat jelata. Burhan juga menafikan kabar angin untuk usaha menggantikan Speaker DUN Selangor, Eng Swee Lim. Perkara itu disampaikan selepas PH Selangor mengadakan mesyuarat di kediaman rasmi Datuk Menteri Besar semalam. Intipati mesyuarat adalah mengenai belanjawan negeri bagi tahun 2020, Rancangan Malaysia RMK12 serta hal pentadbiran PH Selangor. Antara yang hadir iaitu Pengerusi Amanah Selangor, Izham Hashim, Pengerusi Bersatu Selangor, Datuk Abdul Rashid Asari, Pengerusi DAP Selangor, Gobind Singh Deo. Sebengi tu. Sebengi ah. Ya, nak di sini. Okey, give a thumbs up lah. Okey. Kerajaan Negeri Terengganu mengarahkan semua peniaga jalanan di persimpangan lampu isyarat menghentikan operasi jualan mereka berkuat kuasa serta-merta. Eskonya Muhammad Nur Huzaini Abdul Rahman berkata arahan itu susulan aduan pengguna jalan raya yang bimbang risiko kemalangan akibat tindakan penjajah. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat bersama agensi berkaitan termasuk polis, pihak berkuasa tempatan dan Jabatan Pengangkutan Jalan. Larangan itu berdasarkan undang-undang dan peraturan sedia ada yang tidak membenarkan aktiviti jual beli
membeli di persimpangan jalan. Menurut Muhammad Nur Kuzaini, kegiatan penjaja di persimpangan lampu isyarat berleluasa baru-baru ini. Kebanyakan penjaja menjual makanan ringan kepada pengguna lalu lintas. Setakat ini, sebanyak 40 kompaun dengan kadar RM250 setiap satu telah dikeluarkan oleh PBT kepada penjaja. Susulan larangan itu, tinjauan di sekitar Bandar Kuala Terengganu mendapati masih ada penjaja berkeliaran menjual barangan mereka di jalan raya. Universiti Teknologi Mara UiTM melancarkan Majlis Tabung Endowment Universiti sebagai alternatif untuk membantu pusat pengajian ini menguruskan hal kewangan. NAB Chancellornya Profesor Emeritus Dr. Muhammad Azrai Kasim, inisiatif mampu melestarikan pusat pengajian tinggi itu untuk jangka masa panjang. Menerusi inisiatif ini, UiTM dijangka mampu untuk beroperasi tanpa kenaikan yuran ketara sekaligus mengurangkan beban pelajar dan keluarga mereka. Tabung endowment ini juga menyasarkan kebajikan pelajar khususnya daripada golongan B40 dengan hanya menggunakan dividen manfaat ini. Selain itu, ia juga berpeluang mendekatkan UiTM kepada lebih ramai lagi kelompok masyarakat. Sebenarnya usaha ini telah bermula pada tahun 2015. Tapi mungkin tak ramai yang tahu yang kita sudah ada tabung endowment. Ya, jadi kita adakan majlis ini sebenarnya untuk mewar-warkan kepada pelbagai pihak mereka yang berminat untuk menyumbang ke arah pembangunan universiti, terutamanya dari sudut pembelajaran, pembangunan fasiliti yang kondusif untuk pembelajaran dan juga untuk aktiviti-aktiviti pelajar. Tabung ini akan diuruskan oleh penubuhan jawatankuasa tabung endowment yang dilantik oleh pihak pengurusan dan dipantau oleh lembaga universiti. Matlamat penubuhannya juga bagi mempertingkat pelibatan siswa dan sarjana, pelajar serta pensyarah dalam pelbagai cabang akademik dan kesarjanaan. Ini termasuk dalam bidang pendidikan, inovasi, penerbitan dan juga program pertukaran serta mobiliti pelajar dan warga kerja sehingga peringkat antarabangsa. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa, hampir 30,000 dimasukkan ke hospital di Bangladesh akibat demam denggi sejak Januari lalu. Sejak minggu lalu, kira-kira 2,000 pesakit dilaporkan ditahan di wad setiap hari. Gejala demam denggi ini turut menyerang kaki tangan perubatan sehingga terpaksa menggunakan pengawal bersenjata untuk berlindung dalam setengah kes. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, tiada vaksin atau ubat khusus untuk merawat denggi. Sementara itu, Kolej Perubatan Surawardi di Tengah Dhaka mengesahkan semua wad dipenuhi pesakit denggi. Pihak berkuasa bimbang keadaan akan menjadi semakin buruk. Seorang wanita warga emas terbunuh selepas gempa bumi berkekuatan 5.9 magnitud menggegar timur laut Taiwan semalam. Agensi Kebakaran Kebangsaan berkata mangsa yang berusia 60 tahun meninggal dunia selepas ditimpa sebuah almari kabinet dalam kejadian di tengah Taipei. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat USGS, gempa bumi itu berlaku pada jam 5.28 pagi waktu tempatan pada kedalaman 10 km di timur laut daerah Yilan. Pada April lalu, gempa bumi berkekuatan 6.1 magnitud melanda pulau itu mengakibatkan 17 cedera selain menjejaskan lalu lintas dan trafik. Krisis politik di Kyrgyzstan semakin meruncing selepas operasi serbuan tentera khas untuk menahan bekas Presiden Almazbek Atambayev di kediamannya gagal. Serbuan berkenaan mencetuskan pertempuran dengan penyokong Atambayev sehingga menyebabkan seorang pegawai tentera terbunuh dan ketua polis berada dalam keadaan kritikal akibat kecederaan. Penyokong Atambayev bertindak ganas bagi menggagalkan penangkapan tersebut di perkarangan kediaman pemimpin itu di Bishkek. Atambayev telah memerintah Kyrgyzstan pada 2011 hingga 2017 sebelum tampuk pimpinan diambil alih Sooronbay Jeenbekov. Jawatan Kuasa Keselamatan Kebangsaan Kyrgyzstan GKMB mendakwa bahawa pasukan khas bersenjata hanya menggunakan peluru getah sementara penyokong Atambayev didakwa melepaskan tembakan menggunakan senjata api. 36 orang termasuk 15 anggota perkhidmatan keselamatan dilaporkan cedera.
besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan sukan. Saingan bola sepak Piala Malaysia 2019. Juara bertahan Perak dikejutkan dengan kekalahan besar 0-3 di tangan Pahang dalam perlawanan kedua peringkat kumpulan C malam tadi. Sekaligus mengukuhkan kedudukan skuad Tok Gajah selaku pendahulu dalam kumpulan dengan 6 mata apabila mencatat 2 kemenangan berturut-turut. Biarpun beraksi di laman sendiri, Pahang tetap bergelut meraih jaringan pembukaan apabila diberikan tentangan hebat Perak selaku juara bertahan. Dalam aksi yang sedikit panas pada separuh masa pertama, Tok Gajah akhirnya membuka tirai jaringan pada minit ke-40 menerusi pemain pertahanannya, Harold Gulut. Bersama babak kedua, Perak yang ketinggalan tampil dengan aksi lebih bertenaga untuk mencari gol penyamaan. Bagaimanapun, skuad bimbingan Mehmet Durakovic terus tertekan apabila pemain import Pahang, Sadil Ramdhani, menjaringkan gol kedua tuan rumah pada minit ke-67. Dan melengkapkan malam gemilang Pahang ialah jaringan Lazarus Kaimbi minit ke-81 sekaligus memuktamadkan kemenangan bergaya 3-0 ke atas Perak. Dalam saingan kumpulan A, Kedah kempunan untuk meraih sekurang-kurangnya 1 mata apabila tewas 0-2 kepada Terengganu FC, TFC di Stadium Darul Aman. 2 gol pelawat dihasilkan penyerang Kipre Cece di babak kedua menyentap ego Kedah selaku juara Piala FA musim ini. Dalam kebuntuan hingga ke hujung babak pertama tanpa sebarang gol, TFC menerima kejutan apabila penjaga gawang Ilham Amirullah dilayangkan kad merah. Bagaimanapun, TFC yang beraksi dengan 10 pemain membuat kejutan apabila Cece memanfaatkan tandukan menewaskan Abdul Hadi Abdul Hamid untuk gol pembukaan. Tersentak dengan gol itu, Kedah meneruskan asakan. Namun gawang TFC terus kebal dikawal Wan Azriwante. Cece menambah kekecewaan Kedah pada minit ke-86 apabila pertahanan Kedah Alif Yusof gagal mengeluarkan bola dengan kemas. Dan kesempatan itu pantas diambil penyerang berusia 31 tahun itu untuk menjaringkan gol kedua dan keputusan itu kekal hingga penamat saingan. Dalam satu lagi aksi, Selangor mempamerkan reputasi selaku juara 33 kali Piala Malaysia apabila mengatasi Melaka United 1-0 pada aksi kumpulan D di Stadium Hang Jebat. The Red Giants lebih awal melakukan percubaan namun gagal menembusi gawang tuan rumah. Selangor juga tampil menguasai barisan tengah menerusi gandingan Syami Safari dan Faiz Nasir bagi menekan kubu tuan rumah namun gagal memecah kebuntuan di babak pertama. Bersama babak kedua, skuad Merah Kuning terus menggasak dengan gol dicari terhasil pada minit ke-61 menerusi jaringan sendiri Chang Suk Won. Enggan kecewa, skuad bimbingan Zainal Abidin Hassan turut melakukan percubaan menerusi pemain gantian Divan Raj namun gagal menemukan penyudah. Tamat permainan 1-0 memihak Selangor, juara 33 kali itu berada di landasan tepat untuk menjulang piala berprestij buat kali ke-34. Mata maksimum diperoleh Selangor membolehkan mereka unggul di carta kumpulan selepas meneruskan aksi tanpa kalah setakat ini. Pasukan skuash remaja negara berpeluang meleburkan dominasi Mesir sebagai juara 6 edisi skuash remaja dunia berpasukan apabila berjaya mara ke pentas akhir. Malaysia menyingkirkan Hong Kong 2-0 pada aksi separuh akhir semalam. Pemain negara mendapat suntikan semangat pada aksi separuh akhir apabila Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sudi mencemar-duli hadir menyaksikan perlawanan. Turut hadir memberi sokongan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Chan Yi-Wen turun selaku pemain pertama menentang Christy Po. Yi-Wen tanpa masalah mudah menewaskan Christy straight set 11-2, 11-3, 11-0. Perlawanan diteruskan dengan aksi Aifa Azman menentang Chan Sin Yu mendahului 11-2 pada set pertama. Aifa akur tewas set kedua 6-11. Dia kembali bangkit di depan dengan kemenangan 14-12 pada set ketiga. Bagaimanapun, Chan berjaya mengheret perlawanan ke set penentuan apabila memenangi set keempat 15-13. Aifa tetap tenang memastikan slot Malaysia ke pentas akhir dengan kemenangan 11-9 pada set kelima. Menentang Mesir pada perlawanan akhir jam 3 petang ini, skuad negara bertekad mahu meleburkan rekod tanpa kalah Mesir sebagai juara 6 edisi di hadapan penyokong sendiri. Sekian Buletin Pagi. Ikuti lebih banyak berita di platform media sosial Buletin TV3. Saya Marslah Hassan. Salam hormat dan Assalamualaikum.